أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيد الأولين والآخرين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi kasihi Tuan Pengerusi serta Ahli Jawatan Kuasa Surau Jamaliyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, seterusnya ahli qaryah, jiran tetangga, guru-guru saya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni dapat sekali lagi kita bertemu bersua muka untuk kita membaca sebahagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sifat dan sikap seorang mukmin yang harus ada pada seorang mukmin untuk melayakkannya menjadi hamba Allah Ta'ala yang akan dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan keampunan, dengan pandangan redha yang akan menyebabkannya nanti bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan redha, diredai dan layak masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan karakter penghuni syurga dan juga neraka. Dua karakter ahli syurga, karakter ahli neraka. Sifat ataupun ciri ahli syurga, sifat ataupun ciri ahli neraka. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana rupanya orang-orang yang atas dunia ini yang ada ciri-ciri ahli syurga, yang walaupun belum masuk syurga dia telah dianggap sebagai ahli syurga. Bahkan ada daripada sahabat Nabi yang begini, yang Nabi sebut, sahabat sekian ada ciri ahli syurga, sahabat sekian ada amalan yang melayakkan dia masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya sebelum kita baca hadis ni, tanya khabar dulu. Apa khabar tuan-tuan semua, sihat? Sihat semua ya? InsyaAllah sihat. Boleh daftar surau ni, insyaAllah sihat lah kan? Sihat. Mungkin lutut-lutut lah sakit-sakit sikit, pinggang sakit sikit, tapi Alhamdulillah sihat walafiat. Jadi insyaAllah daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Mahukah kamu semua aku beritahu sifat-sifat ahli syurga?" Maka para sahabat pun menjawab, "Na'am, ya Rasulullah." Semua tak sabar nak tahu apa sifat ahli syurga. Semua nak cek diri masing-masing, ada tak sifat ini pada diri mereka. Maka jawab Nabi SAW, apa dia sifat ahli syurga? Kullu dha'ifin mutadha'af. Ahli syurga ialah setiap orang yang lemah dan dilemahkan. Dha'if, lemah. Mutadha'af, dilemahkan. Lau aqsama 'ala Allah, tapi seandainya dia meminta kepada Allah,
la abarrahu, nescaya Allah akan kabulkan permintaannya. Nanti kita lihat apa yang dimaksudkan dengan lemah lagi dilemahkan. Tapi orang macam ni yang lemah ini, Nabi sebut dia kalau minta kepada Allah Ta'ala pasti makbul. La abarrahu. Wa ahlun nar, dan Nabi bagi tahu pula sifat ahli neraka, iaitu kullu jawazin uttulin mustakbirin, iaitu setiap orang yang suka bertengkar dengan kasar. Utul maksud dia suka bergaduh, bertengkar dengan perkataan, dengan gaya yang kasar. Mustakbirin, jawaz pula berlagak, Nabi kata. Jawaz, dia berlagak. Dan kemudian Nabi kata sifat ahli neraka mustakbirin, dan sangat-sangat sombong. Jadi Nabi sebut tadi orang ahli syurga, apa sifat dia? Dhaif, lemah, mutadha'af, dilemahkan oleh orang lain, dipandang remeh oleh orang lain. Mungkin di sisi orang tengok dia macam tak ada apa. Tapi Nabi sebut pula ahli neraka yang sebaliknya, orang yang suka bertengkar, bergaduh secara kasar. Lepas tu jawaz, berlagak, dan kemudiannya mustakbir, orang yang sombong. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana ahli syurga dan neraka, kata pengarang, dapat dikenal pasti sejak di dunia lagi menerusi sifat-sifat yang ada pada diri mereka, menerusi sifat yang mereka pamerkan pada orang lain. Nabi SAW sebut satu-satu sifat tu dengan tujuan apa? Supaya umat dia dapat muhasabah, buat check and balance, tengok ada tak sifat sikap ini pada diri masing-masing. Hal ini kerana sifat ini menggambarkan kebanyakan. Jadi ini adalah secara umum. Nabi bagi tahu sifat ahli syurga neraka ini secara umum, iaitu kebanyakannya. Kebanyakan Nabi kata atas dunia ini daripada ahli syurga sekian dia punya sifat dia. Bukan semestinya sifat dia macam tu, tapi kebanyakannya macam tu. Dhaif, lemah, mutadha'af, dilemahkan oleh orang lain. Dan orang ahli neraka pula kebanyakannya orang-orang yang sombong, yang takabur, yang suka jawaz, berlagak, dan kemudian suka bergaduh, bertengkar secara kasar. Jadi sifat ahli syurga tadi bila disebut sebagai lemah dan dilemahkan, iaitu mereka ini, kata para ulama, orang yang seringkali diremehkan atas dunia ni. Orang tak pandang dia sebagai orang yang penting pun. Bahkan kata ulama, bahkan seringkali orang macam ni dihina pula oleh masyarakat. Tapi apabila dilihat kepada sikap dia bila dihina oleh masyarakat, macam mana dia boleh menjadi ahli syurga? Dia tenang-tenang sahaja. Orang mengata dia tak terkesan dengan perkataan orang lain. Orang fitnah dia tidak terkesan, bahkan dia mampu maafkan pula orang yang fitnah dia. Itu maksud orang yang lemah lagi dilemahkan tadi. Mereka tak pernah disanjung dan dipuji, malah sering direndahkan kerana keadaan hidup dan status sosialnya. Demikian tafsiran makna kalimah dhaif, mutadha'af yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mensyarahkan Sahih Bukhari. Jadi sebahagian pula ulama lain dia terjemahkan maksud lemah ini tadi, iaitu siapa? Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah. Dia kata boleh jadi kalimah lemah di sini bermaksud orang-orang yang hati dia lembut,
halus dan tunduk kepada keimanan. Itu maksud lemah tadi. Bukan maksud lemah ni dia orang yang lembik, orang baik kat dia pun langsung tak ada respon, macam tak ada apalah sebab dia apa, dia maksud lemah lah, lemah lembik. Bukan itu maksud lemah di sisi qadi'iyat. Maksud qadi'iyat kata apa? Orang yang dhaif, lemah ini maksud dia orang yang lemah lembut. Bukan dia punya fizikal dia lemah, bukan dia tidak mampu respon seperti mana orang lain sebab dia lemah, tidak. Tetapi dia kalau respon pun, dia respon dengan lemah lembut. Dia bersikap dengan lemah lembut. Perkataan dia lemah lembut. Orang tak pernah terasa hati dengan perkataan dia. Perbuatan dia itu lemah lembut, sopan santun. Orang tengok kat mata berkonan je, tak ada orang nak rasa marah pun. Dan kemudian kalau kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah pula, maksud dhaif, maksud lemah di sini iaitu orang yang melepaskan dirinya daripada daya dan upaya sebanyak 20 hingga 50 kali setiap hari. Iaitu apa? Bila setiap hari, bila dia muhasabah diri dia sendiri, tak kisahlah dia siapa, dia orang yang ada kedudukan ataupun orang yang tak ada kedudukan, orang yang ada harta ataupun tidak ada harta, tetapi dia adalah orang yang sedar diri. Yang mana apa dia sedar diri? Dia sedar la haula wala quwwata illa billah. Apa yang ada pada diri aku ini tak lain tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah Ta'ala. Apa yang ada pada diri aku ini semua yang Allah Ta'ala anugerahkan, yang Allah Ta'ala rezekikan, bukan semata-mata daripada diri aku. Bukan bisnes yang aku establish hari ini yang alhamdulillah sukses, bukan kerana memang aku betul-betul pandai bisnes, tak. Itu satu hal, itu satu perkara. Tapi la haula wala quwata illa billah, tak lain tak bukan tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah. Dia sedar bahawa dia itu seorang hamba yang diuruskan, yang ditadbirkan, yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Jadi itu maksud dia lemah. Dia sedar diri dia lemah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi itu maksud orang ahli syurga tadi. Sifat dia, sikap dia, ciri dia dhaif, lemah, sebab dia sedar diri dia adalah seorang hamba Allah atas dunia. Jadi orang-orang yang sedar diri dia adalah merupakan hamba Tuhan atas dunia ini, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang melampaui batas seperti mana sifat ahli neraka tadi. Yang disebut apa tadi? Yang pertama, suka bertengkar, suka bergaduh dengan kasar, sifat ahli neraka. Sebab apa? Sentiasa merasakan diri dia yang betul, diri dia sahaja yang betul, orang lain tak betul. Sebab apa? Dia ada title, mungkin barangkali dia ada pangkat, atau mungkin dia rasa dia cerdik sikit daripada orang lain. Maka dia bila ada satu isu, ada satu masalah, bila orang lain bagi pandangan, orang ni bagi pandangan, dia rasa pandangan dia sahaja yang betul, pandangan orang lain tidak betul. Maka orang ini dikhawatiri dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan yang murka. Sebab dia tidak apa? Dia tidak menghormati hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Makanya orang ahli syurga dia sentiasa menghormati orang lain. Apabila dia hormat orang lain, maka orang lain pun akan hormat pada dia. Jadi bila sebut tentang hormat, maka sebelum kita minta orang lain hormat kita, kitalah terlebih dahulu kena hormat orang lain, hormat pandangan orang lain. Hormat orang, kalau kita berada di atas, hormat dengan orang bawahan kita. Kalau kita berada di bawah, hormat dengan orang atasan kita. Maka ketika itu kita akan dihormati oleh orang lain, dan orang lain takkan ada masalah dengan kita. Jadi tadi yang pertama dia kata ahli neraka tadi sifat dia jawaz, suka bertengkar, berlagak, utul,
suka bertengkar dengan kasar, dan mustakbir, sombong. Sahabat Nabi tak ada yang sombong. Walau hebat manalah Sayyidina Abu Bakar, walau hebat manalah Sayyidina Umar Al-Khattab, walau hebat manalah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, semua sahabat yang besar-besar, tapi mereka itu orang yang sentiasa tawaduk dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka telah ditarbiah oleh Nabi, dididik oleh Nabi untuk sentiasa merasakan sama je level dengan semua sahabat-sahabat yang lain. Walaupun mereka itu kita katakan orang kanan Nabi lah, orang kanan Nabi lah, sahabat-sahabat yang besar-besar. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sentiasa membenarkan Rasulullah, teman Nabi ketika berhijrah, tapi dia tidak pernah merasakan dia up daripada sahabat-sahabat yang lain. Ketika mana orang-orang di Madinah, ketika mana dah mula sonang sikit kehidupan mereka, dah jauh sikit daripada waktu porang, waktu susah, masing-masing dah sibuk dengan perniagaan masing-masing, masing-masing dah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dengan rezeki yang alhamdulillah cukup, ada lebih pula. Maka kemudian turunlah peringatan daripada Allah Ta'ala untuk wa anfiqu fi sabilillah. Allah Ta'ala tengok sahabat-sahabat Rasulullah semua dah selesa ni, dah selesa sangat ni atas dunia ni kat Madinah ni. Maka Allah Ta'ala kata wa anfiqu fi sabilillah, infaklah kamu, infaklah apa yang kamu ada daripada rezeki yang aku dah beri kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, fi sabilillah, pada jalan Allah, pada jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu letakkan diri kamu dalam kebinasaan. Turun ayat ini bila orang sahabat-sahabat semua dah agak selesa di Madinah. Maka berkajar-kajar para sahabat bertemu Rasulullah, nak memberikan apa yang mereka ada daripada harta benda mereka, rezeki mereka, apa yang mereka mampu. Sahabat sekian datang, Sayyidina Uthman datang bagi separuh harta dia, Sayyidina Umar Al-Khattab datang bertemu Rasulullah. Dia terasa dengan ayat ini, beri separuh harta dia. Ya Rasulullah, ambil dia separuh harta aku ini, infak aku ini, gunakanlah untuk maslahah, untuk kegunaan umat Islam. Lepas tu datang pula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bagi kepada Rasulullah kesemua harta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah terkejut. Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabat ni bagi sekian banyak daripada harta dia, ada baki. Sahabat ni bagi sekian banyak, ada baki untuk dia dengan keluarga dia. Engkau bagi semua, Abu Bakar. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau? Ya Rasulullah, aku bagi semua ni, aku tinggalkan untuk keluarga aku Allah wa Rasulah, Allah dan Rasul. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Maksudnya, bahasa ringkasnya, bahasa mudahnya, ya Rasulullah, aku bagi semua ni, jangan risau. Untuk keluarga aku insya-Allah ada joki daripada Allah Ta'ala. Macam itulah tinggi tawakal Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila datang panggilan-panggilan macam ni, mereka semua copek-copek memberikan apa yang mereka ada kepada Rasulullah SAW, sebab mereka takut. Ayat yang seterusnya itu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan letakkan diri kamu dalam kebinasaan. Takut-takut harta rezeki yang Allah Ta'ala bagi ini menyebabkan akhir sekali mereka lalai, mereka sibuk dengan dunia, yang akhir sekali menjadikan mereka binasa. Maksud dia apa? Lalai daripada Allah, lupa Tuhan, lupa mungkin kurang ibadah yang dilakukan kepada Tuhan disebabkan dah sibuk dengan bisnes masing-masing. Maka sahabat-sahabat ini, mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa memikirkan Tuhan, sentiasa menyambut suruhan Allah, menyambut panggilan daripada Rasulullah, dan mereka tidak pernah mustakbir, rasa bosan, rasa bangga diri dan sebagainya dengan apa yang mereka ada. Jadi itu sifat ahli syurga. Imam Syafi'i pernah berkata, lemah merupakan sifat manusia yang paling jelas. Manusia memang diciptakan oleh Allah Ta'ala lemah, tak ada apa. Kita diciptakan, kita tak ada apa. Masa kita dilahirkan pun dalam keadaan lemah,
perlukan bantuan. Tak ada baby yang lahir tu dia boleh membesar dengan sendiri, tak, mesti ada bantuan. Lemah manusia ni. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah kata, siapa yang selalu sadar diri dia lemah, maka dia akan sentiasa istiqamah untuk berpaut kepada Allah Ta'ala. Dia akan sentiasa nak bertawakal kepada Allah Ta'ala, sebab dia sadar diri. Walaupun dia ada harta yang banyak, tapi dia sadar, harta aku sekelip mata je kalau Allah Ta'ala nak ambil. Datang banjir besar kan, baru-baru ni berlaku banjir kat negara kita. Berlaku banjir di negara kita, ramai yang diuji oleh Allah Ta'ala, sampaikan rumah ranap, barang-barang harta benda yang kita sekian lama miliki, daripada kenderaan dan sebagainya, total loss dan sebagainya, begitu sahaja hilang macam tu sahaja, sehingga hilang, sehingga tinggal sehelai sepinggang, menunjukkan apa yang kita ada pada hari ini belum tentu kekal dengan kita. Menunjukkan apa yang kita ada pada hari ini diberi oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa sahaja. Kita ini lemah, kita manusia yang lemah. Jadi tak ada sebab untuk kita nak bangga diri atas dunia ini dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Tak ada sebab kita nak meninggikan volume suara kita kepada orang lain disebabkan kita rasa kita ini up sikit daripada orang lain. Jadi sifat-sifat itu tak ada pada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah semua orang yang bila bercakap, mereka bercakap dengan, maksud lemah tadi, lemah lembut, perkataan yang tidak kasar. Kalau dengan orang rumah, tak ada orang angkat suara dengan orang rumah. Sekala tu mungkin ada. Sahabat pun manusia, sekala tu ada juga kan. Mungkin apa ni, Sayyidina Abu Bakar, mungkin Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Mungkin ada manusia buat silap, tapi mereka itu kalau nak dibandingkan dengan orang-orang manusia-manusia yang lain, mereka itu lebih menjaga tutur bicara mereka. Mereka lebih menjaga tindak tanduk mereka supaya tidak orang lain terasa hati dengan mereka. Itu adalah sifat para sahabat. Dan juga yang pastinya sifat ini ada pada diri Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW boleh menyampaikan agama Islam ini kepada orang-orang kafir musyrikin Makkah, yang hati dia memang koreh macam batu, yang memang dia sembah batu, jadi hati dia koreh macam batu. Bukan senang nak tundukkan orang-orang Arab jahiliah seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab. Koreh tak koreh hati Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sendiri masa zaman jahiliah pernah tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Kerana apa? Mempercayai khurafat jahiliah. Ada masa zaman belum dia masuk, belum beriman lagi. Jadi orang-orang macam ni, orang yang koreh. Bayangkanlah mampu orang yang boleh sanggup tanam anak yang baru lahir perempuan pula tu hidup-hidup. Pastinya orang-orang macam ni orang yang betul-betul hati dia koreh. Tapi bagaimana Rasulullah boleh lembutkan hati orang yang macam ini? Adakah Rasulullah itu orang yang jenis memaksa? Cakap pun perkataan dengan perkataan yang kasar, nak paksa orang terima dakwah? Tidak. Sudah pasti tidak. Pastinya bagaimana Sayyidina Umar yang macam itu, sifat dia masa jahiliah, dia boleh tunduk kepada Nabi sebab Nabi itu orang yang lemah lembut, bercakap dengan lemah lembut, bersikap dengan lemah lembut apabila nak menyampaikan dakwah kepada musyrikin Makkah ketika itu. Jadi kita lihat bagaimana Islam ni boleh tersebar. Agama Islam ini tersebar dikarenakan oleh sikap lemah lembut pendakwah-pendakwahnya menyampaikan agama Islam. Sayyidina contohnya Salahuddin Al-Ayyubi, kita dengar kisah dia, adalah merupakan pemerintah yang hebat, perang menang, dapat pula menakluki Baitul Maqdis. Kita mesti, kalau kita tengok movie itu biasanya kalau perang menang ni, dia punya raja dia tu mesti orang yang gah, yang hebat, kalau bercakap tu pun dengan gaya seorang raja dan sebagainya. Tapi Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, raja, bila menakluki Baitul Maqdis, bila dah menawan, dapat tawan orang-orang tentera-tentera musyrikin, dia tidak melayan tentera musyrikin tu dengan layanan yang kasar.
Walaupun tentera musyrikin tadilah yang bunuh askar-askar tentera-tentera dia, tak ada pula dia balas dengan balas bunuh. Tak, tapi dia melayan dengan elok-elok. Dia berikan kepada hak-hak tawanan tu apa hak mereka, sampaikan ramai daripada tawanan-tawanan itu yang akhir sekali masuk Islam. Disebabkan tengok, oh rupanya pemerintah orang Islam ini orang yang baik, yang layan kita elok-elok dengan penuh sopan santun, lemah lembut. Maka Islam itu tersebar dengan orang-orang yang ada sifat sikap lemah lembut ini. Termasuklah di Nusantara ini. Di Nusantara ini pun tak ada Wali Songo tu datang bawa agama Islam ni dengan cara berperang, tak. Tapi Wali Songo tu dia daripada Hadramaut Yaman. Sebahagian ni ada kata dia pergi ke India dulu berdakwah, lepas tu turun pula ke tanah Jawa berdakwah, menyampaikan agama Islam ini dengan sifat lemah lembut mereka sehingga kan terpaut raja-raja yang ada dekat tanah Jawa, dekat tanah Melayu ini, semuanya akhir sekali terpaut dengan sifat dan sikap lemah lembut wali-wali Songo ini, sehingga akhir sekali daripada mereka yang beragama Hindu, dulu tanah Melayu ni agama Hindu, di Jawa tu agama Hindu, akhir sekali semuanya mengucap syahadah di hadapan wali-wali Songo ni. Siapa wali-wali Songo ni? Ulama-ulama daripada Hadramaut Yaman datang berdakwah ke tanah Melayu. Sifat dan sikap lemah lembut mereka lah yang menundukkan orang-orang yang sekian lama koreh hati mereka. Jadi memang jelas inilah sifat orang ahli syurga. Sifat ahli syurga macam ni. Sampaikan satu hari Nabi SAW di Masjid Nabawi selepas sedang berkumpul dengan para sahabat, Nabi sebut sebentar lagi ada ahli syurga masuk. Nak tengok ahli syurga, sebentar lagi akan ada ahli syurga masuk. Sayyidina Abdullah bin Amr tak sabar dah nak tengok siapa yang masuk ni. Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, mereka dah beranggapan sahabat-sahabat yang besar-besar ni. Tiba-tiba masuk sahabat yang bernama Sayyidina Abu Damdam rahimahullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Amr pun Sayyidina Abu Damdam ni biasa-biasa macam tu lah agaknya. Kata ini kau yang Rasulullah kata ahli syurga. Rasanya dia ni biasa-biasa macam tu lah. Jadi dia pun teringin nak tahu kenapa Sayyidina Abu Damdam ni Rasulullah kata ahli syurga. Maka dia pun follow rapat. Dia ekori Sayyidina Abu Damdam ni selama 3 hari nak tengok apa agaknya amalan. Mungkin Sayyidina Abu Damdam ni dekat depan-depan orang dia tak nampak bona, dia baca Quran banyak, berzikir banyak, solat sunat banyak, apa semua mungkin dia tak nampak, tak tunjukkan. Mungkin kat rumah mungkin adalah amalan dia yang special sehingga Nabi sebut dia ahli syurga. Tapi bila dah 3 hari tengok rasanya sama je dengan sahabat-sahabat lain Sayyidina Abu Damdam ni. Lalu dia pun sendiri, Sayyidina Abdullah bin Amr sendiri pergi tanyalah. Dia kata, wahai Abu Damdam, dia kata, apa amalan kau yang special, yang hebat, yang luar biasa, lebih ekstra sikit daripada orang lain? Sebab Nabi sebut kau ahli syurga ni. Sayyidina Abu Damdam pun kata, aku tak ada apa, aku tak ada lah amalan special yang lebih luar biasa daripada orang lain. Dia tak ada lah, samalah macam orang lain pun. Orang lain solat, aku solat juga. Orang lain wirid, aku wirid juga. Orang lain doa, doa juga. Orang lain baca Quran, aku samalah macam orang lain. Tapi ada satu benda lah yang aku habit yang aku buat. Dia kata apa, setiap malam sebelum aku tidur, dia kata aku maafkan kalau siapa-siapa yang ada dalam hari ini dia cakap buruk pasal aku maafkan siap-siap. Kalau ada orang yang marah dengan aku, maka aku pun tak ambil hati. Kalau ada orang yang fitnah aku pada hari ini, aku maafkanlah sebelum aku tidur. Itu je lah amalan aku setakat ni yang aku istiqamah. Maka tahulah Sayyidina Abdullah bin Amr, rupanya itu amalan yang menyebabkan Sayyidina Abu Damdam ini dia ada ciri ahli syurga. Nabi sebut dialah ahli syurga. Belum masuk syurga lagi dah kira ahli syurga lah tu. Sebab ahli syurga ini ialah orang yang hati dia tenang, qalbun dia salim, hati dia tenang, dia tak ada rasa tersumbat dengan orang, dia tak ada rasa dongki dengan orang, dia tak ada rasa tak puas hati dengan orang. Tak, ahli syurga ni hati dia tenang, dia di atas dunia ni. Dia buat hal dia.
Bukan maksud buat hal dia tak ambil langsung tentang masyarakat. Tidak. Maksud dia tidak ada permusuhan dengan orang lain, tak ada hasad dongki dengan orang lain, tak ada rasa marah dengan orang lain. Tapi tak bolehlah kita ini langsung tak ada sifat marah. Sifat marah kena ada, tapi tidak boleh jawaz, melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Sampai bercakap pun tidak boleh melampaui batas dengan apa? Bercakap dengan kasar, tidak boleh. Jadi itulah dia Sayyidina Abu Dhamdham. Dia punya sifat dia itu yang kita dah tahu dah. Rasulullah sebut orang ni macam ni, sifat dia macam ni, ahli syurga, maka bolehlah kita amalkan. Bolehlah kita amalkan. Kalau kita mungkin mungkin ada sedikit isu dengan ahli keluarga kita yang tak selesai lagi, kita selesaikan sebelum kita menghembuskan. Sebelum orang tu menghembuskan nafas terakhir atau kita hembuskan nafas terakhir, kita selesaikan siap-siap elok-elok. Kan? Kalau kita ada apa-apa isu ke dengan kawasan, dengan jiran kita ke contohnya, kita selesaikan secara elok-elok supaya kita ini tiada apa langsung perkara yang boleh memutuskan silaturahim di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kalau tak, berat nanti di neraka, di akhirat nanti. Kalau tak, nanti di akhirat berat. Maksud berat, panjang hisab kita di akhirat kelak. Orang yang hidup atas dunia ni hati dia lapang, tak ada masalah dengan orang, maka hisab dia ringan di akhirat kelak. Tapi orang yang ada isu sekian, hidup atas dunia, isu itu, isu ini, maka nanti di akhirat kelak nanti dikhawatiri apa? Hisab dia panjang. Tempoh dia di mahkamah akhirat itu panjang, banyak soal jawab dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat tentang bab dosa. Dosa kita dengan Allah Ta'ala boleh diampunkan melalui taubat. Tapi dosa kita dengan manusia, kalau kita taubat dekat dalam Kaabah sendiri pun, bukan dekat depan Kaabah, dah masuk dalam Kaabah sendiri pun kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu aku fitnah orang ni, itu ini dan sebagainya, aku minta ampunlah ya Allah. Tetap tidak akan diampunkan selagi mana kita tidak minta maaf dengan manusia tersebut. Itu bahasanya dosa kita dengan manusia lain. Jadi kemudiannya salah seorang daripada sahabat Nabi yang disebut sebagai ahli syurga bernama Sayyidina Al-Barra, iaitu saudara kepada Sayyidina Anas bin Malik, khadam Nabi SAW. Al-Barra ni seorang pejuang. Dia pejuang, salah seorang kita katakan pahlawan lah dalam medan perang dengan Nabi. Dan dia mempunyai suara yang merdu. Jadi Nabi SAW sebut, kam min ash'atha aghbar dhi timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berapa ramai orang yang kusut penampilan, tapi dia ini sahabat yang bernama Al-Barra ini, orang tengok dia pakaian pun biasa-biasa lah, tak pakai pakaian yang branded. Tak adalah pakai pakaian smart bona, pakaian dia biasa-biasa. Kusut penampilannya, berpakaian lusuh dan tidak dipedulikan manusia. Mungkin dia tak adalah pegang apa-apa yang penting-penting kan, orang pun bersahabat dengan dia, tapi orang pandang dia dengan pandangan yang biasa sahaja, Sayyidina Al-Barra ini. Tapi Nabi kata, la abarrahu law aqsamu, macam tadi, kalau dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kabulkan permintaannya. Dan kemudian Nabi sebut siapa antara orang sahabat Nabi dekat sini yang macam ni sifat dia. Salah seorangnya minhum Al-Barra ibnu Malik. Jadi Al-Barra ibnu Malik ini ketika mana perang dulu, ketika mana hari pendudukan kota Tustar, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, masa tu tentera muslimin tak berupaya nak mendepani kemaraan tentera musyrikin daripada tentera Parsi. Sebab tentera Parsi berganda bilangannya, ramai lebih daripada kaum muslimin. Jadi tentera muslimin apabila hampir-hampir mengalami kekalahan, ada di antara mereka teringat, antara yang perang ni ada Sayyidina Al-Barra. Nabi sebut Sayyidina Al-Barra ini, kalau dia minta kat Tuhan, la abarrahu, nescaya Tuhan kabulkan doanya. Mereka minta, wahai Barra, sekarang ni kita dalam keadaan teruk ni, tolonglah doa, minta Allah Ta'ala bantu. Maka kemudian Sayyidina Al-Barra pun berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu, tundukkanlah musuh-musuhmu untuk kami.
Maka tak lama selepas itu, tiba-tiba pasukan muslimin dapat kekuatan, dapat jumpa cara macam mana nak mengalahkan pasukan musuh, dan akhir sekali dapat menguasai pasukan musuh. Tapi kemudian peperangan itu berlanjutan kembali sampai dekat sebuah jambatan, iaitu jambatan Sus. Dekat jambatan tu sekali lagi pasukan musuh dapat mendesak kaum muslimin untuk berundur. Sekali lagi mereka cari Al-Barra, ya wahai Barra, doa sekali lagi. Kita dah kena balik, kita kena defend balik ni. Maka kemudian Al-Barra pun doa, ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah, kalahkan mereka. Terus Sayyidina Al-Barra minta supaya Allah Ta'ala turunkan bantuan kepada muslimin, kalahkan musuh-musuh mereka. Dan kemudian diakhiri doa itu, ya Allah, pertemukanlah aku dengan nabiku Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian musuh kembali dapat ditewaskan. Tapi dalam kali ini Sayyidina Al-Barra pun syahid di medan perang, dikarenakan doa dia tadi nak bertemu dengan Rasulullah yang telah wafat ketika itu. Jadi orang yang macam ni, kadang-kadang kita tak tahu di antara kita siapa yang doa dia dipandang oleh Allah Ta'ala. Tak tahu. Entah kita, entah apa ni, Tuan Bilal, entah yang duduk di paling belakang sekali, entah. Sebab satu kisah dulu saya pernah cerita, ada seorang tuan guru di satu madrasah. Dia pun orang yang bila orang kampung datang minta doa, kambing hilang, minta tok guru doa, dia pun aminkan dengan anak-anak murid dia, kojapkan jumpa kambing. Kalau banjir, minta doa, kojapkan surut. Dia pun doa, dia bila mengajar tu orang datang minta doa, dia amin, dia diaminkan oleh anak-anak murid dia. Dan sampai masa pun dia fikir, dia kata, dan ni biasa je, dan ni tak adalah hebat bona ngajar ngaji kat budak-budak kampung ni. Tapi apalah yang menyebabkan Allah Ta'ala anugerahkan doa dia itu makbul di sisi Allah. Jadi satu hari berlaku banjir. Tadi banjir kan, berlaku banjir sekali lagi. Sampaikan jambatan nak masuk ke kampung tu roboh. Maka ada di antara anak murid dia yang tak sampai. Sebab anak murid dia pada kampung seberang, kampung sebelah tak dapat nak sampai. Maka kemudiannya orang kampung datang, Tuan Guru, banjir ni jadi tolonglah doa macam biasa, minta surut. Dan bila doa, tengok tak surut-surut. Nah, selalu kalau doa mustajab. Tok Guru ni hari ni tak mustajab pula. Polik orang kampung. Tapi jadi dia pun sendiri polik lah. Jadi akhir sekali tak lama lepas tu sampailah anak murid dia daripada kampung seberang sampai. Lepas tu dia doa, bila dengan anak murid tu semua dah ada, tak apalah kita pakar-pakar doa lagi sekali lah. Dan bila anak murid dia semua dah ada, doa balik lagi sekali, barulah ketika itu doa dia mustajab. Barulah surut banjir kat kampung tu. Jadi akhir sekali dia pelik. Tadi doa tak mangkuih, tapi bila dah semua ada ni mangkuih pula doa. Jadi dia pun terdetik hati, dia kata mungkin dia kata sebab diaminkan oleh anak murid dia ni. Pasal tadi anak murid dia ada yang tak ada. Dia tak ada, tiba-tiba ada yang dah ada, semua dah ada ni, baru doa mustajab. Maka dia pun follow anak murid yang lambat masuk ke madrasah dia tadi, dan kemudian dia follow. Tiba-tiba terdetik kat hati dia, tadi banjir tadi bukan apa ni, jambatan runtuh ke? Macam mana pula yang si Ahmad ni, contoh Ahmad dalam murid ni, macam mana Ahmad ni pula tadi boleh sampai kat sini? Dia kata mungkin naik bot agaknya. Dia follow lah Ahmad ni. Tiba-tiba Ahmad boleh sampai kat sungai, tak ada bot pun. Tengok-tengok Ahmad balik ke kampung dia seorang. Ahmad tu jalan atas sungai. Ahmad anak murid dia tu berjalan di atas sungai, baru dan dia sedar rupanya Ahmad itu salah seorang daripada kekasih Allah. Anak murid dia datang ngaji dengan dia itu, salah seorang tu rupanya kekasih Allah. Disebabkan anak murid dia tu aminkan doa dia, mustajab doa dia. Jadi kita tak tahulah di antara kita siapa yang Allah Ta'ala pandang lebih, kan? Jadi di antara ulama sebut, apabila berkumpul 40 orang mukmin, apabila berkumpul 40 orang beriman, dan kemudian memohon hajat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan hajat-hajat mereka. Sebab di antara bila berkumpul 40 orang itu, lazimnya akan ada salah seorang daripada 40 orang itu kekasih Allah. Masuk kekasih Allah yang Allah Ta'ala sayang dia. Mungkin apalah, dia tak tahulah amalan dia menyebabkan Allah Ta'ala sayang dia. Jadi itu pentingnya kita buat apa semua berjemaah, kan? Itu penting, apa saja kita buat berjemaah. Alhamdulillah surau ni
Sentiasa saya tengok setiap bila kuliah hampir setiap hari, dan saya tengok surau pun penuh. Ada tempat lain surau mungkin 1, 2, 3 orang ni ada. Alhamdulillah sini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, dan pada ketika mana saatnya kita ini sekarang ini sedang mengalami, ramai umat Nabi Muhammad di tempat lain sedang berada dalam kesusahan disebabkan banjir dan sebagainya, kita sama-samalah. Sama-sama kita ikut sikap Nabi SAW yang satu lagi, iaitu sentiasa ambil peduli dengan umat dia. Sayyidina Rasulullah, sifat dia setiap hari dia sentiasa fikirkan umat dia. Umat tak cukup makan ke, umat dia susah ke dan sebagainya. Itu sifat Rasulullah yang perlu kita ada. Satu hari ketika mana di kota Madinah, tengah malam tiba-tiba dengar bunyi letupan kat luar. Boom. Tak pernah kota Madinah ada bunyi letupan, tiba-tiba bunyi berdontum kat luar. Sampaikan sahabat-sahabat sendiri pun rasa macam nak keluar tak keluar, lain macam bunyi kat luar ni, bunyi apa ni? Takut sahabat nak keluar. Tapi bila dah sahabat dah rasa cool down sikit, maka mereka pun semua keluar daripada rumah nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Sampai satu Madinah lah bunyi berdontum. Tiba-tiba bila sahabat semua dah keluar, tiba-tiba dengar bunyi derapan kuda sampai gedebak kuda sampai. Dan kemudian daripada kegelapan malam tu, debu-debu tu, tiba-tiba nampak siapa naik kuda. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai sahaja, Rasulullah kata kepada para sahabat semua yang dah kecoh-kecoh kat luar, tenang-tenang je, jangan risau, tak ada apa. Sikitnya hal lah, tak ada apa semua. Aku dah tengok dah, tak ada apa, tak ada masalah. Sahabat-sahabat semua boleh dah masuk dalam rumah balik tidur. Itu sifat Rasulullah, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku satu musibah, suatu bencana, dia yang paling awal pergi tengok. Dia yang turun padang paling awal, sebab nak pastikan supaya umat dia selamat. Umat dia tidak berlakunya mudarat kepada umat dia. Itu sifat Nabi SAW. Jadi hari ini kita dengar kat Linggi lah, kat mana, kat Langat lah, alhamdulillah orang Rambau beramai, NGO lah yang sukarelawan sendiri lah, semua dah kumpulkan bantuan. Tengok dalam handphone ada boleh sampaikan bantuan kewangan, semua laju sampaikan bantuan, alhamdulillah. Tapi masih lagi kita tengok ada lagi yang masih lagi belum selesai, ada yang tinggal selai sepinggang. Kat Langat saya tengok info, dapat maklumat makanan dah menimbun, dah banyak dah, sampai ada yang basi-basi. Sebab ramai orang hantar makanan, tapi selimut yang dihantar tak cukup. Sampaikan selimut dipotong, separuh keluarga ni ambil, separuh keluarga ni ambil, tak cukup selimut pula. Minta maaf cakap, ada pula tak cukup juga tuala wanita, tak cukup pampers anak. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad, kita mesti pastikan kita ada sifat ambil peduli dengan umat Muhammad yang lain. Selagi mana bencana ini masih lagi orang tengah dalam kesusahan, kita bantu-bantulah, insya-Allah. Cukup sekadar itu pada malam ini, sekadar kita dapat mengetahui sifat dan sikap ahli syurga dan juga ahli neraka, supaya kita sama-sama dapat muhasabah diri kita, dan supaya kita dapat memakai tahalli sifat ini kepada diri kita, supaya Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayang dan pandangan maghfirah, pandangan keampunan, dan seterusnya Allah Ta'ala redha dengan kita sebelum kita menghadap Allah Ta'ala di akhirat kelak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim kulla ulum, ya sami' du'al mazlum, la taj'al fi majlisina syaqiyyan wala mahrum bihaqqi sayyidil ma'sum, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa nak maklum tuan-tuan, antara yang terjejas di bola-bola pantai itu madrasah Tuan Guru Dr. Syuhada, kita punya ahli majlis fatwa.